Hai semua, video kali ni Mira nak kongsi pasal Zelly, si comel ni. Mira selamatkan dia. Mira jumpa dia dekat kedai makan dengan keadaan yang agak teruk. Mira jarang lalu-laluan ni sebab Mira segan ramai orang. Tapi hari tu Mira terdetik nak lalu jalan tu dan terjumpa Zelly, nak jadi cerita kan. Dia senyap dan tak kacau orang. Dia duduk tengah-tengah dunia. Tapi bila Mira dekat, dia terus lari belakang bangku ni. Dia nyorok belakang tiang tu. Lepas tu Mira cuba bagi makanan dan dia takut dan tak nak. Tak pernah lagi kucing tolak wet food. So Mira macam, kau dah kenapa sayang? Ni, makanan ni. Makan. Makan. Lepas beberapa kali Mira cuba pun dia tetap lari. So Mira rasa, okey, aku kena tolong budak ni. Mira lepak situ kejap. Lepas tu lama-lama dia sendiri datang dekat Mira, main dekat kaki. Dia masih tak makan. Mungkin dia tak faham atau tak tahu nak makan macam mana. Jadi Mira tanyalah pekerja tu, ni kucing siapa? Ada orang punya ke tak? Dia kata tak ada. Kucing tu dah ada sejak sebelum PKP lagi dan tak ada orang nak jagakan dia lah. So Mira terus ambil, bawa balik sebab dia mungkin perlukan susu. Tengok tu, muka comel macam tu. Macam mana nak tinggal? Alalalalalala, manjanya. Jadi Mira ambil, bawa balik. Mira letak dekat kawasan yang selesa dulu. Mira sediakan kain, pasir, makanan dan minuman. Mira biar dia sesuaikan diri dulu di tempat baru ni. Sepanjang perjalanan tadi dia memang bising sebab dia tak biasa kan. So kita kena slow-slow lah berkenalan dengan dia. Selepas je sejam, Mira nampak dia dah terbongkang tidur macam ni. Selesa lah tu kan. Ok, so means dia dah rasa selamat. Jadi bolehlah kita mulakan operasi menyelamatkan dia. Bersihkan apa yang patut. Mira lupa nak record video Mira ukur berat dia. Mira ukur berat dia sebelum dan selepas dia makan, untuk pastikan perkembangan badan dia lah. Lepas tu Mira lap mata dia dengan air suam menggunakan tisu lembut. Kiri dan kanan mata dia guna tisu yang berbeza ya, supaya tak berjangkit mata kiri dengan mata kanan punya penyakit lah. Bersihkan sebanyak yang boleh. Buanglah yang kering-kering dekat mata dia. Okay, sebelum letak ubat, Mira bungkus di dalam kain supaya dia tak cakar Mira dengan kuku dia, sebab kita tak tahu dia ada penyakit apa kan. Lepas tu Mira akan letakkan ubat lah secukupnya untuk mata dia. Mira letak termycin. Lepas tu Mira akan urut-urut sikit macam ni supaya rata ke seluruh kelopak dia. Ada banyak lopak lipat-lipat mata dia kan. Mira sini tak tahu cara ni betul ke tak, tapi biasanya dalam 2-3 hari mata kucing dah mula baik lah. Penjagaan tu kena berterusan. Mira letak 2 kali sehari dan Mira bersihkan mata dia setiap kali Mira pergi bagi makan. Okay, Mira bagi susu kucing. Jangan bagi susu manusia atau susu lembu supaya dia tak sakit perut. Boleh juga bagi susu kambing. Okay, jangan tambah penyakit dia lah, kesian kat dia. Tengok ni, alah selesanya. Kenyang lah tu, boleh minum susu tu. Baru 3 ml minum susu. Bila Mira tengok gigi dia, sebenarnya dia dah perlu makan makanan dah. Tapi sebab dia tak pandai makan lagi, kita bagi susu dulu dan Mira tambah immune booster lah tadi dengan vitamin supaya dia meningkat selera makan lah. Mira beli dekat klinik ya, boleh rujuk klinik masing-masing. Lepas minum susu, kita bagi dia rehat. Susu tu bagi setakat yang dia mampu minum je. Jangan bagi banyak sangat sebab perut dia kecil je. Okay? Boleh record perkembangan makan dia macam ni. Okay. Ok, ni Mira keesokan hari dah. Mira cuba nak bagi dia makan wet food. Mira guna makanan ni sebab makanan ni dia tak berketul dan protein dia sangat tinggi. So makanan ni biasanya orang beli untuk kucing yang sakit lah, untuk paksa dia makan. So Mira ni yang lebihan dulu, Mira selamatkan kucing yang dulu. So Mira nak guna untuk Zelly lah. So Zelly tak nak makan tadi. Dia cuba suap dengan sudu dulu, dia tak nak. So kita masukkan dalam pecahgari macam ni. Tolak-tolak masuk. Mula-mula cuba dulu bagi tau, takut dia boleh makan sendiri lagi. Seronok dia makan sendiri. Tapi kalau dia tak makan juga, suap pakai pecahgari melalui tepi mulut macam tu. Bagi dia rasa dulu sikit. Ok, dia suka. Alhamdulillah. Lepas tu bolehlah teruskan suap kat dia. Lepas tu dia akan makan sendirilah. Macam ni. Dia sendiri yang akan jilat, tapi kita yang masukkan ke dalam mulut dia sebab dia tak tahu macam mana nak masukkan makanan tu dalam mulut dia. Biasa kita tak payah ajar pun kucing makan sebab dia akan pandai makan sendiri. Tapi yang ni mungkin sebab dia tak ada mak yang jagakan dia, ataupun dia tak ada kawan-kawan yang boleh jadi contoh, jadi dia tak tahu macam mana nak makan. Sebab tu kita kena tolong ajarkan dia.
Alah, hai sayang, comelnya kenyang ya, berair mata dia. Ni mata dia berair ni mungkin sama ada dia sakit mata ataupun dia ada sakit paru-paru lah. Kita pun tak tahu dia sakit apa, tapi kita boleh selamatkan dia setakat yang kita mampu je lah. Nak bawa pergi klinik mungkin tak mampu kan, so bantulah sikit-sikit macam ni. Lepas tu boleh bersihkan telinga dia, bersihkan apa yang patut. Mira tak sarankan mandikan lagi sebab kita tak tahu lagi dia sakit apa. Jadi fokus utama kita bagi dia makan je dulu. Lepas tu record lah banyak mana dia makan. Bagi setakat dia nak makan Dia dah mula grooming, dia dah mula nak main. Kira itu proses ataupun perkembangan yang baik lah. Jadi kita boleh main dengan dia, bagi dia mainan. Memang busuk sikit lah, tapi tahan je lah sebab anak kucing tak boleh buat sendiri suhu badan dia. Kalau kita mandikan dia dengan air suam sekalipun, kena cepat-cepat keringkan. Sediakan sumber haba. Boleh bungkus macam tadi juga supaya dia selesa lah. Zeli dah mula nak main, tapi Mira tak bagi dia keluar sebab tak nak bagi dia buang tenaga main lari-lari tu. Biar dia main sikit-sikit je supaya badan dia banyak rehat lah. Kucing ni macam budak kecil juga, kita yang kena kawal apa yang dia buat sebab dia tak tahu apa yang baik untuk dia. Kita letak dia dalam tu, tidur dengan nanas dia tu, macam tanda kawasan tekan-tekan buat biskut macam tu, maksudnya dia makin selesa lah tu. Ya Allah. Dah kenapa ni? Apa jadi? Apa jadi, dek? Buah sangat awak ni. Mesti awak panjat kan? Ya. Hari ni misi Mira nak ajar dia makan sendiri. Kita boleh letak makanan yang kita bagi tadi, yang semalam tu lah, dalam mangkuk. Bagi dia bau, lepas tu tengok pandai ke tak makan. Kalau dia tak pandai, tonyohkan sikit kepala dia dekat makanan tu supaya dia tahu kat situ makanan. Nah, tengok Zeli dia confused, dia macam tahu tu makanan tapi dia tak tahu macam mana nak makan. So cara dia, Nana, ibu tak nak suap dah. Awak kena makan sendiri. Cari. Kita ambil makanan tu guna jari kita. Cedok macam tu, lepas tu bagi. Macam tu. Kejap. Kejap. Zeli ni dia tak tahu cara nak makan, tapi dia nampak jari Mira, dia tahu tu sumber makanan sebab sebelum ni pun Mira suap kan. So macam dia faham tu makanan. So dia akan pergi dekat jari Mira makan, lepas tu kita akan umpan lah dia sampai ke mangkuk tu. Mira belajar benda ni dekat YouTube lah, cara nak selamatkan kucing dan cara nak ajar dia makan. Lepas tu suap macam tu lah sampailah dia jumpa. Kejap Zeli. Pandai. Lepas dia makan sendiri, Mira suap lagi. Mira habiskan kuantiti yang Mira bagi kat dia tu supaya cukup untuk perkembangan dia lah. Pakai pecahgari. Budak-budak kan, dia makan sikit je. Lepas tu kita suap lah lagi. Tengok tu, dia makan banyak lagi tu. Masa ni je susah sikit nak jaga dia. Dah besar nanti, pandailah dia jaga diri sendiri dah. Dia kucing ni dia agak berdikari ya. Cuma masa kecil dia tak pandai, jadi kita kena tolong lah. Lepas je siap makan semua dah, kita boleh mula lap-lap lah mulut dia supaya tak ada penyakit kulit Waktu kecil ni je tolong macam Mira cakap tadi lah. Sebab dah besar nanti dia pandai bersihkan sendiri. Lepas tu Mira guna juga berus gigi sebagai pengganti lidah mak kucing. Biasanya mak kucing akan bersihkan kucing selepas anak dia makan. So kita bagi dia pengalaman macam ada mak lah. Kita yang jadi mak dia, pengganti dia. Bantulah dia, kesian kat dia. Banyak pahala dapat insyaAllah. Mira pun tak tahu macam mana Zeli boleh survive selama ni kalau dia tak pandai makan.
Jadi kalau korang ada idea atau tahu apa yang diorang makan, mana tahu korang pernah nampak ke kan, so bolehlah bagi tahu Mira juga. So Mira boleh, Mira tak tahu, jadi Mira macam asyik terfikir je apa yang dia makan yang buat dia survive. Dan kalau dia tak makan, memang dia sangat kuat lah, very strong, small yet so strong. Allah tu maha kuasa, nyawa semua di atas tangan dia kan. Bila dia dah pandai makan dan berselera, makan dah banyak, kita boleh mula ajar dia main pula. Biasanya Mira akan bagi dia makan dulu, lepas tu dia main, lepas tu dia makan, lepas tu dia akan main balik. Faham tak? Dia akan berhenti main untuk makan, lepas tu berhenti makan untuk main. So dia akan berselang-selang macam tu. Jadi kalau nampak kucing berhenti makan, jangan simpan lagi makanan tu, sebab nanti dia akan datang balik untuk makan. Okay? Tapi berbeza kalau kucing tu kucing yang sihat. Kita kena ikut naluri kucing yang betul lah. Hunt, catch, kill, eat, groom, sleep. Maksudnya hunt tu dia pergi tangkap makanan dia dulu, lepas tu kill, dia bunuh makanan dia, and then dia makan. Lepas dia makan, dia bersihkan diri dia, jilat-jilat badan semua bagai tu, and then dia akan tidur. Okay, lepas tu dia ulang sekali lagi. So masa hunt tu masa main ni lah. So dia hunt main. Lepas tu dia pun akan bunuh makanan dia tu, lepas tu dia akan makan, lepas tu dia akan bersihkan diri, lepas tu dia akan tidur. Berulang macam tu lah kalau kucing yang sihat. Kalau yang kucing tak sihat ni, kita just tolong dia makan, tu main, tak apa je. Okay, sampai dia sihat. Apa yang dia nak buat lah suka hati dia. Mira suka tengok dia suka main guling-guling tu, comel kan. Biasanya kalau makanan kita tinggal, mungkin untuk bersemut tu tinggi, tak apa je, biar je bersemut. Tapi make sure selalu pantau lah, kalau semut datang tu halau-halau semut. Jangan biar semut terlalu banyak dekat kawasan dia, nanti semut tu gigit dia dan dia pun sakit. Betul, kemungkinan untuk dia pergi tu adalah. Tapi itulah, kembali kepada Allah lah maksudnya, dia kembali. Tapi yelah, kita kena selalu pantau lah, tengok selalu tempat dia, kawasan dia bersih ke tak. Okay, macam ni Zeli dah mula bermain, tengok tu seronok sangat main, terlompat-lompat. Tenaga dia dah terlalu banyak dah sekarang ni, so dia bolehlah nak main. Sebelum ni kalau kita tengok dia dekat kedai makan tadi, dia tak main sangat sebab keperluan asas dia tak cukup. So kita kena lengkapkan keperluan asas dulu, barulah dia boleh mula nak enjoy kehidupan. Okay, sebelum Mira cuba start selamatkan kucing ni, Mira sendiri pun rasa macam tak cukup masa sebenarnya dengan kegiatan harian kita lagi, nak layan dia lagi kan. Tapi bila Mira dah mula, sebenarnya cukup je, boleh je. Sebab kita akan lawat dia 4 kali je sehari. Waktu pagi, tengah hari sekejap, petang, lepas tu malam. Keesokan harinya, hari ni dah hari ke-7. Hari ni Mira rasa dah boleh dah mandi. Mira mandikan dulu dengan air suam. Sebelum mandi ni Mira bagi dia makan dulu sikit, takut dia lapar kan. Lepas tu Mira mandikan air suam, letak sabun baby. Sebab Mira suka sabun baby. Boleh guna sabun kucing Mira je tak guna sebab Zeli ni macam tak ada kutu sangat, jadi boleh je guna sabun baby. Lepas tu Mira siap mandi, bilas dia, siap letak sabun, bilas. Lepas tu lap dia terus, keringkan badan dia terus, buat bulu-bulu dia kembang supaya cepat kering. Okay, lepas tu masa tu bolehlah bagi dia makan, habiskan yang makanan tadi. Lepas kucing kita dah selamatkan tadi, dah sihat, dah bertenaga, baru kita boleh fokus pula kepada ubat cacing ataupun kutu ataupun kes busuk tak mandi ke. Tapi make sure fokus utama kita tadi kenyang, bertenaga dan aktif dulu. Okay, dah nampak cergas, baru kita boleh fokus kepada aspek lain. Cara yang terbaik untuk selamatkan kucing, mestilah kena bawa ke klinik ya, dapatkan rawatan yang sewajarnya dengan kucing tu lah. Alhamdulillah, Zeli dah makin sihat, mata dia pun dah makin baik. Mira akan rindukan Zeli, tapi Mira sendiri pun dah banyak kucing. Jadi Mira harap Zeli akan membesar dengan baik dan happy lah dengan keluarga baru dia nanti. Usia kucing yang berlainan, cara nak selamatkan pun berlainan. Banyakkan membaca dan banyakkan bertanya dalam melaksanakan sesuatu perkara tu. Mira pun masih lagi belajar. Jika ada nasihat dan pesanan, harap korang boleh sampaikan dengan cara berhemah supaya orang lain pun boleh baca komen tu dan turut timba ilmu yang bermanfaat tu. So, akhir kata, sentiasalah cari ilmu, jangan malas, timba ilmu tu sepanjang hayat, okay? Tu je dari Mira untuk video kali ni.
Selamat mencuba, semoga berjaya. Take care. Bye.